Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya M. Himi Osman. Okey, sebelum ni saya telah pun menceritakan bagaimana pengalaman saya dan rakan-rakan mendapatkan permit dan juga team SCAD di Bandar Kathmandu. Saya M. Himi Osman dari Malaysia. Pagi ini kita akan mulakan trekking. Ini menikmati pemandangan terakhir Banjaran Himalaya. Pemandangan daripada view terakhir. Dan kita berada di 3,500. Kami mendapatkan permit dan juga team SCAD sendirilah, maknanya kami buat sendiri tanpa menggunakan mana-mana ejen. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang kami dapat semasa kami berada di Nepal. Okey, kami pun pada keesokannya bercadanglah untuk meneruskan perjalanan kami ke Pekan Shahpur-Belsi, iaitu di mana starting point untuk pendakian di Lantang Valley Trek. Okey, di hotel kami ini keadaan air panasnya agak limited. Jadi siapa yang mandi awal tu biasa dia akan dapat air panas lah. Tapi siapa yang bangun lewat, mandi lewat, maknanya air panas dah habis, so terpaksalah mandi air sejuk. Sama jugalah berlaku pada diri saya. Itu saya antara orang yang lambat mandi, jadi saya terpaksalah mandi air sejuk pada pagi tersebut. Okey, dipendekkan cerita, kami pun terus turun ke bawah dan melihat pemandu kami iaitu Mr. Rajesh dah pun menunggu kami sejak pukul 5.30 pagi tadi. Sebenarnya ada berlaku sedikit miscommunication di mana pihak hotel menyuruh Mr. Rajesh bersedia seawal jam 5.30 pagi. Kami pun tak dapat maklumat tersebut, jadi kami pun just santai-santai dan hanya turun pada pukul 6 lebih lah. So setelah itu kami pun membantulah Mr. Rajesh untuk meletakkan beg kami di atas 4-wheel drive, kerana 4-wheel drive kami muat untuk 6 orang. Jadi beg tak ada tempat nak letak, dia terpaksa letak di atas bumbung dan diikat dan ditutup dengan canvas lah supaya tidak kotor. Jadi kami pun masuk dalam kereta dan meneruskan perjalanan. Awal pagi tu agak sesak juga trafik, di mana terdapat banyak lori-lori yang ingin keluar daripada Bandar Kathmandu. Jadi kami mengambil masa lebih kurang sejam jugalah untuk keluar daripada trafik di Bandar Kathmandu sebelum kami meneruskan perjalanan ke Pekan Shahpur-Belsi. 120 kilometers, sorry, 90 kilometers. The road will be nice, huh? Nice, nice is nice. Nice to see only. Some foreigners like, like, You mean we are going to cross the valley? Yes. No, we just crossed. We crossed Kathmandu city. This is also Hading district. Now, baru bus ni cantik kau. The first bus. This is for tourists or what? That one? Yeah. That one is not tourist. Tourist bus is like green plates. Oh, That black plate. And Oh. I have a red plate. Okay.
Okay, Alhamdulillah setelah keluar daripada kawasan bandar Kathmandu, kami pun mula melalui kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan bukit-bukit sepanjang perjalanan kami ke Shahpur Besi tersebut. Dan setelah berapa lama kami berada dalam perjalanan, Mr. Rajesh berhenti sebentar di salah satu stesen minyak untuk mengisi minyak. Dan kami pun keluar sebentar untuk merehatkan diri dan meneruskan perjalanan lagi. Selang berapa lama perjalanan, kami telah tiba di satu selekoh di mana berhampiran dengan tebing sungai. Tiba-tiba kami dapati Mr. Rajesh, kami punya pemandu tu, berhentikan kenderaan kami di tepi jalan kan, di bahu jalan. So dia pun menunjuk ke arah sungai yang berada berdekatan dan kelihatan salah satu titik gantung yang agak panjang jugalah, lebih kurang 150 meter lebih kurang macam tu, dan dia menyuruh kami pergi ke jambatan tersebut untuk menikmati pemandangan di situ. Apalagi kami pun terus keluar dan terus pergi ke jambatan gantung tu lah. Memang macam semua daripada kami ni macam first time jumpa titik gantung, memang excited sangat lah jumpa dengan titik gantung tu. Dan masa tu kelihatan ada beberapa penduduk tempatan sedang melalui titik gantung daripada arah sana datang ke sini, dan kami pun tunggulah beberapa orang penduduk kampung yang ada di situ yang sedang menggunakan jambatan itu. Lepas tu bila selesai je penduduk kampung tu melepasi jambatan tu, apa lagi kami pun semua naik jambatan tu lah. Memang perak lah semua. Macam first time jumpa titik gantung, berebut-rebut masa tu ambil gambar. Yelah, kami pun tahu perjalanan kami masih jauh lagi kan, dan kami pun mungkin tak akan berhenti lama kat situ. Jadi kalau tengok gambar ni, tengok dia orang si Syukri Fuad dengan siapa tu berebut ambil gambar kat situ. Yelah, first time kan. Memang orang Nepal tu pun heran apa kalau tengok kita orang duk ambil gambar kat situ. Kami tak puas lah mengambil gambar kat situ. Sekejap orang ni ambil, sekejap orang ni ambil, lagi orang ni naik, orang ni turun. Lepas tu lagi tengok ada penduduk kampung situ yang nak lalu, penduduk tempatan yang nak lalu jambatan tu, kami bagi laluan lah. Lepas jadi orang lepas tu memang kami take over ambil gambar lagi lah. Sampailah satu masa tu Mr. Rajesh panggil kami untuk naik kereta lah. Saya dah lama dekat lebih kurang 10 minit, 15 minit jugalah kami kat situ. Kalau biarkan terus kami kat situ, berjam-jam lah mau kami ambil gambar kat situ. Tapi pemandangan ni memang menarik lah. First time kan, first time tengok titik gantung. Lepas tu panjang pula tu kan, sebab hampir lebih lah daripada 100 meter titik gantung tu. Memang first time lah, saya pun first time lah tengok titik gantung yang panjang macam tu kan. Unik lah, sebab titik gantung kan dia memang betul-betul bergantung di seberang di hujung sana dengan hujung sini kan. Ya, satu yang menarik lah, pandangan menarik. Tengok sungai tu pun nampak menarik, air yang jernih kan. Cuma sekarang ni musim sejuk kan, memang tak adalah tengok orang mandi dekat sungai tu kan. Okey, kami pun 2-3 kali jugalah Mr. Rajesh panggil kami. Barulah kami pun stop dan menaiki kenderaan kami dan meneruskan perjalanan kami. Dan selepas kami meneruskan perjalanan tu, beberapa minit kemudian kami tiba di salah satu sekatan jalan raya lah, roadblock, di mana pihak polis Nepal memeriksa lah kami punya permit semua. Jadi kami tak ada masalah sebab kami punya dokumen semua lengkap. So Alhamdulillah kami meneruskan perjalanan sehingga ke checkpoint yang kedua, iaitu roadblock yang kedua. Sama juga pihak polis memeriksa kami punya permit. Tapi rasanya seingat saya masa di roadblock yang kedua tu, dia hanya bertanya kepada pemandu saja, dan bila Mr. Rajesh menerangkan kami punya situasi, dan Alhamdulillah lah kami dapat meneruskan perjalanan. Okey, setelah berapa lama meneruskan perjalanan, akhirnya kami pun tiba di sempadan masuk ke kawasan hutan simpan Lantang. Jadi di sini terdapat satu macam
kawasan yang dijaga oleh tentera Nepal. Di situ terdapat checkpoint dan ada office di situ. Dan Mr. Rajas kata kami perlu seorang wakil lah bersama Mr. Rajas untuk masuk ke dalam dan mendaftarkan diri kami untuk masuk ke kawasan hutan simpan Antang ini. Jadi kami minta Wazari lah untuk bersama Mr. Rajas untuk masuk ke dalam. Mr. Rajas berpesan pada kami jangan buat bising dan tak perlu keluar daripada kereta. Jadi kami pun mengikutlah kata Encik Rajas tu, mengandangkan kami tengok kawasan sekitar tu banyak sekali askar dan juga keadaan di situ agak sensitif. Jadi kami pun terpaksalah duduk di dalam kenderaan saja, walaupun kami tengok di lereng bukit dekat situ memang pemandangan sangat cantik, geram rasa macam nak pergi ambil gambar kat situ, tapi kami tak nak ada masalah, so kami pun tunggu sajalah di dalam kenderaan. Selepas lebih kurang 15 minit Wazari pun keluar dan alhamdulillah lah kami punya dokumen semua settle dan kami pun meneruskan perjalanan kami. Rasa tak puas hati pun ada juga sebab kawasan cantik kan, nak ambil gambar kat situ tapi tak boleh. Tapi tak apalah, mungkin ada sebab tertentu yang tidak sesuai untuk kami lepak-lepak di luar di kawasan situ kan. Jadi kami meneruskan perjalanan kami dan perjalanan semakin menarik. Maknanya kami mula melalui kawasan bukit yang lagi tinggi dan kami kami terpaksa, satu masa tu kami terpaksa mengekori bas yang kami nampak tadi, bas yang daripada Kathmandu ke Shahpur Besi tu. Bas tu memang penuh. Kami tak boleh nak potong dia. Jadi bas tu penuh dengan keadaan penduduk tempatan yang duduk di atas bas pun ada. Jadi setahu saya perjalanan daripada Kathmandu ke Shahpur Besi tu satu hari hanya satu perjalanan sahaja bas daripada ke sana lah, ke Shahpur Besi. Jadi penduduk tempatan yang nak menaiki bas terpaksalah menaiki di atas bumbung, walaupun agak berisiko, tapi itu sajalah cara untuk mereka menaiki bas tersebut. Jika mereka tak nak naik bas tu, mereka terpaksa tunggu pada esok hari, dan ada esok hari belum tentu bas kosong. Jadi itu mungkin situasi normal di sana dan agak lama jugalah kami terpaksa mengekori bas tersebut, memandangkan kawasan berbukit dan berbahaya untuk kenderaan kami potong. So setelah berapa lama kami mengekori belakang bas tersebut, barulah Mr. Rajas berjaya untuk memotong bas tersebut. Salah satu pengalaman yang menarik untuk dilihat, di mana bila tengok terdapat orang duduk di atas bumbung dengan keadaan jalan yang selekoh di lereng-lereng bukit yang berbahaya. Itu salah satu pemandangan yang jarang kita lihat lah, yang rasanya tak ada di Malaysia. Jadi kami teruja lah melihat pemandangan tersebut. Kami akhirnya apabila setelah melepasi bas tersebut, akhirnya kami pun tiba di salah satu pekan yang berada di lereng bukit yang agak tinggi bernama Dunche. Jadi kami berhenti di situ untuk makan dan mungkin untuk sedikit berehat bagi Mr. Rajas yang memandu lebih daripada 2 jam. Jadi kami pun berhenti di situ untuk makan pagi. Sedang kami makan pagi tu, kami dapat lihatlah bas yang kami potong tadi pun tiba dan juga berhenti rehat di situ. Selain daripada berhenti rehat dan makan, kami mengambil kesempatan lah untuk mengambil gambar di kawasan tersebut lah. Bukan senang untuk kami sampai ke situ. Jadi kami tidak melepaskan peluang lah untuk mengambil gambar di situ. Okey, setelah selesai kami makan apa semua, kami pun memulakan perjalanan kami kembali dan kami mula meninggalkan Pekan Dunche. Di mana kami melalui di lereng-lereng bukit, yang mana di lereng-lereng bukit ni terdapat rumah kediaman di kiri dan kanan lah, mana penduduk-penduduk situ membuat rumah di kiri kanan jalan di lereng-lereng bukit. Mungkin ini salah satu penempatan yang ramai orang di sini, memandangkan dia berdekatan dengan pekan. Jadi kami pun melalui kawasan tersebut, mana di kiri kanan kami memang nampak ada rumah lah, di mana jika kita nampak di rumah di sebelah kiri atau kanan kita adalah rumah yang di bahagian rendah, maknanya di sebelah bawah tu
ada lagi rumah lah, sebab perjalanan jalan raya di situ menuruni bukit dan kita seolah-olah buat zigzag lah, perjalanan yang zigzag. Jadi kami pun melalui kawasan tersebut, pemandangan yang menarik, yang cantik. Dan setelah kami meninggalkan kawasan itu, kami mula melalui kawasan lereng bukit yang tak ada rumah lah. Maknanya kami dah berjauhan dengan pekan Dunche tu. Jadi kami pun melalui satu kawasan lereng bukit yang tiada penghuni lah. Okey, jalan macam tadi ada jalan bertar, dan kini mula kami lalui jalan berbatu lah, berbatu di lereng bukit. Dan pemandu kami Mr. Rajas tak boleh bawa laju lah kerana jalan yang berbatu-batu. Akhirnya kami tiba di salah satu jalan di mana jalan tersebut hanya boleh dilalui oleh satu kenderaan sahaja dalam satu masa. Jadi Mr. Rajas apabila dia nampak ada satu kenderaan yang datang daripada arah depan, dia terpaksalah berhentikan kenderaan di tepi. Dan kami pun mengambil peluang tersebutlah keluar daripada kenderaan untuk menikmati pemandangan di lereng bukit lah. Maknanya memang kami park betul-betul di lereng bukit dan dapat tengok kawasan sekitar. Sementara kami menunggu kenderaan yang datang dari arah depan tu untuk melepasi jalan tersebut lah. Lebih kurang 10 minit kami pun sempatlah ambil gambar apa semua. Mr. Rajas pun mengarahkan kami untuk masuk ke kenderaan sebab dia nak cepat. Sebab kalau kami lambat nanti takut ada lagi kenderaan daripada arah depan yang telah pun masuk laluan yang sempit tersebut. Kami terpaksalah tunggu kenderaan tersebut untuk lepas baru kami boleh lalu. Jadi disebabkan perkara tersebutlah Mr. Rajas suruh kami masuk cepat-cepat dan kami pun meneruskan perjalanan. Jadi masa itu sebenarnya saya tak tahu perjalanan tersebut merupakan salah satu jalan yang berbahaya di dunia lah. Salah satu jalan yang berbahaya di dunia lah. Tapi akhirnya kami berjaya melepasi perjalanan tersebut. Alhamdulillah, selamat semua. Kami pun lega lah. Rasa macam kalau boleh nak balik nanti tak nak lalu jalan ni dah. Memang kereta kami jalan betul-betul di lereng bukit. Kalau tengok kot tingkap, jenguk kot tingkap tu memang boleh nampak lah lereng bukit daripada bahagian bawah bukit tersebut. Tapi setelah kami selesai tu, alhamdulillah kami pun meneruskan perjalanan dan kami kembali perjalanan kami kembali ke perjalanan yang agak okey, di mana jalan bertar. Pada pandangan saya lah, saya rasa mungkin jalan yang tak bertar tu, mungkin kawasan tu mungkin sering berlaku tanah runtuh. Jadi pihak kerajaan Nepal dia tak tarkan, apabila dia repair kawasan yang tanah runtuh tu, dia tak tarkan jalan tersebut, dia hanya biar jalan berbatu kerana kerap berlaku tanah runtuh di kawasan tersebut. Jadi setelah melepasi kawasan tu, kami pun selang berapa minit kami pun akhirnya menuruni bukit dan akhirnya kami tibalah di Pekan Shabubensi. Kami cross satu sungai di situ, sungai yang melalui tepi pada Pekan Shabubensi, dan kami cross sungai tersebut dan kami pun tibalah di Pekan Shabubensi tersebut. Alhamdulillah kami pun tiba di tersebut, nampaklah ramai pelancong-pelancong dan pendaki-pendaki lain yang telah pun berada di kawasan tersebut yang menginap di situ sebelum mendaki di Lantang Valley Track pada keesokan harinya. Kami pun terus masuk ke guest house yang kami rasa Mr. Rajesh pun mungkin dah maklum kepada pemilik guest house tersebut bahawa akan kehadiran kami. So kami tak ada masalah untuk check in guest house tersebut walaupun kami tak buat tempahan. Tapi setelah kami masukkan beg kami dalam bilik, Mr. Rajesh memberi satu idea lah. Dia mengajak kami untuk pergi ke sempadan Nepal dan China yang berada hanya beberapa kilometer daripada Pekan Shabubensi ini. Kami pun setuju membuat sedikit bayaran tambahan dan beliau pun terus mengajak kami pergi ke sana dengan kadar yang segera, memandangkan gate pintu masuk ke kawasan tersebut akan ditutup pada pukul 5 petang. So kami perlu pergi dan balik sebelum pukul 5 petang. Jadi kami pergi ke sana dan dapatlah kami melihat sendiri bagaimana sempadan Nepal dan China yang dibahagikan dengan sebatang sungai yang melalui kawasan di Pekan Shabubensi itu.
Kami lihat di atas jambatan tersebut, dia dipagar di sebelah sana dipagar, di sebelah Nepal ni pun dipagar, dan di hujung jambatan tersebut kami dapatlah nampak lihat askar-askar daripada askar-askar Cina lah yang berada mengawal di seberang sana, dan di seberang sini dikawal oleh askar-askar Nepal. Kami tak dapat ambil gambar di atas jambatan tersebut kerana di situ adalah kawasan yang agak sensitif, so kami hanya dapat mengambil gambar jauh sikit lah daripada jambatan tersebut. Satu pengalaman yang menarik sebab kami dapat lihat di seberang sana nampak ada beberapa bangunan lah, bangunan dengan desain Cina, yang menunjukkan bahawa di sana adalah kawasan negara Cina lah. Okey, setelah berada di situ lebih kurang setengah jam, kami pun dah ambil gambar apa semua, kami pun bertolak pulang sehingga ke pekan Shaburansi dan masuk ke dalam guest house kami, dan kami pun dah lapar, tengah hari tak makan, jadi pun kami pun order makan dan kami makan di guest house tersebut lah sebelum kami mempersiapkan diri kami untuk perjalanan mendaki pada esok hari. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi perjalanan saya seterusnya di video-video akan datang, dan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.